Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa khabar Ustaz? Ucapkan kepada semua pelajar yang dikasihi, moga-moga anda semua berada dalam keadaan sihat, hendaknya. Alhamdulillah, kita akan meneruskan lagi tajuk di dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Dan pada kali ini kita akan melihat pada bahagian ataupun bidang akhlak Islamiah. Tajuknya ialah pada tajuk ataupun pelajaran yang ke-22, bersikap benar menjauhkan kemunafikan. Bersikap benar menjauhkan kemunafikan. Apakah yang dimaksudkan dengan bersikap benar? Bila sebut tentang bersikap ini, dia berkait rapat dengan attitude ataupun tingkah laku kita, perangai kita. Ia tidak hanya dalam sudut perkataan, kalau seringkali kita dengar perkataan benar itu, ianya sering dikaitkan dengan berkata benar. Tetapi bila kita bercakap tentang bersikap benar, ianya turut berkait ataupun turut ada hubungannya, ada kaitannya dengan tingkah laku kita. Sebab dalam Islam ini, keindahan ataupun kebaikan agama kita ini adalah apabila kita dapat menunjukkan perilaku ataupun tingkah laku yang terbaik kepada sesama kita, malah kepada orang yang bukan beragama Islam terutamanya sekali. Kita akan lihat dari segi istilah apakah dimaksudkan dengan bersikap benar. Bersikap benar ialah tidak berdusta dari segi perkataan, perkhabaran dan juga perbuatan. Jadi bersikap benar ini dia merangkumi dari segi perkataan, perkhabaran, berita yang disampaikan olehnya, dan juga dari segi perbuatan ataupun tingkah lakunya. Ia adalah bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah yang benar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, orang Islam, orang yang telah sudah dianggap sebagai orang yang beriman, supaya kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah yang mana dengan kita berkata akan perkataan-perkataan yang benar sahaja. Jadi untuk meletakkan diri kita di kalangan orang-orang yang beriman, maka tuntutannya di sini ialah kita hendaklah berkata dengan perkataan-perkataan yang benar. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa ma yazalu ar-rajulu yakzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terjemahannya, hendaklah kalian sentiasa bersikap benar. Sesungguhnya benar itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke syurga. Seseorang yang sentiasa bersikap benar akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang benar. Dan orang yang berdusta itu ataupun berbohong, sesungguhnya dusta itu akan membawa dirinya kepada kejahatan.
dan kejahatan itu kelak akan membawanya ke neraka. Seseorang yang sentiasa bersikap dusta, dia akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Daripada hadis ini sudah jelas kepada kita bahawa saranan ataupun gesaan kepada kita sekalian umat Islam agar sentiasa meletakkan diri kita di dalam kalangan orang yang berperilaku benar, berkata benar, membawa berita-berita yang benar, dan mengelakkan diri kita daripada menyampaikan perkara-perkara yang dusta, pembohongan, perkara-perkara yang tidak ada asasnya dan tidak diketahui sama ada perkara itu benar-benar terjadi ataupun sebaliknya. Jadi tuntutan bersikap benar ini ianya adalah wajib, ya, ke atas umat Islam. Jadi kita hendaklah cuba sedaya upaya kita untuk menjadikan diri kita di kalangan orang yang sentiasa berada dalam zon kebenaran, dan kita cuba dalam masa yang sama kita bermujahadah, kita bersungguh-sungguh bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mengikis daripada diri kita ini sikap-sikap ataupun sifat-sifat yang mendorong kepada pendustaan, penipuan, pemalsuan dan apa-apa yang berkait dengan hal-hal tersebut. Kerana kalau kita lihat daripada hadis Nabi SAW itu tadi, terang, jelas dan terang kepada kita bahawa setiap kebenaran itu kelak akan membawa kita kepada jaminan untuk mendapat nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala bagi orang yang sentiasa melazimi diri dia ataupun membiasakan diri dia dalam perkara-perkara dusta, perkara-perkara pembohongan, perkara-perkara penipuan dan sebagainya, hal ini kelak akan mendorong dia, akan menyebabkan diri dia terhumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walaiyazubillah bizalik. Inilah perkara yang sepatutnya kita risau, patutnya kita takut agar kita tergolong di dalam golongan inilah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita terselamat daripada hal-hal tersebut. Tuntutan bersikap benar ini adalah dalam beberapa aspek, seperti mana di awal-awal kelas, di awal penjelasan tadi saya telah menyatakan bahawa ia tidak hanya tertumpu kepada lafaz lidah ataupun perkataan. Ianya turut menyangkut dalam hal-hal seperti tugas, kita berlaku benar dalam tugas, kita berlaku benar dalam niat dan kemahuan kita, kita meletakkan ataupun menjadikan diri kita itu benar dalam menepati janji, dan juga kita itu menjadikan diri kita di kalangan orang-orang yang sentiasa benar dalam keazaman dan cita-cita. Sebagai contohnya, kalau kita lihat ini perkara yang biasa kita dengarlah, kalau seseorang itu benar dalam tutur katanya, itu satu hal yang memang sudah semestinya, iaitu apabila seseorang itu berkata ataupun benar dalam tutur kata, dia akan tidak berkata perkataan-perkataan ataupun perbicaraan-perbicaraan yang dusta, palsu. Okey, dan dia cuba memelihara diri dia daripada mengeluarkan lafaz perkataan yang boleh mendatangkan dosa dan mengelirukan. Sebab itu kita kena sedaya upaya yang ada pada diri kita, kita menjaga lidah kita ini, agar lidah kita ini tidak terbiasa berkata-kata hal-hal yang tidak benar. Maknanya sebelum kita bercakap perkara tersebut, kita kena pastikan bahawa apa yang kita akan katakan kepada orang itu, sampaikan kepada orang itu adalah daripada sumber yang benar. Barulah kita boleh bercakap tentang hal tersebut. Okey. Kemudian benar dalam niat dan kemahuan. Ya, orang yang benar dalam niat dan kemahuan ini, dia memasakkan niat dia. Dia meletakkan niat itu adalah untuk ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ciri orang yang benar dalam niat dan kemahuannya. Seorang yang beriman, seorang Muslim, seorang mukmin, dia akan meletakkan diri dia dari segi niat ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah contoh
cara untuk memupuk benar di dalam niat dan kemahuan. Manakala benar dalam keazaman dan cita-cita pula ialah dia seseorang itu dia akan bertekad untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Dia tidak hanya kata orang hari ini bercakap kosong. Bila dia sudah meletakkan satu sasaran, pasti sekali lah sasaran tersebut hal-hal yang dibenarkan oleh agama kita. Kalau hal-hal tersebut yang berbentuk maksiat, berbentuk dosa, berbentuk perkara-perkara yang memudaratkan orang lain, tentu sekali Islam tidak mengizinkannya. Kalau dia seseorang itu yang bertekad untuk mencapai cita-cita sebagai seorang yang memiliki kerjaya yang lebih menjamin, sebagai contohnya seorang guru, pensyarah, seorang peguam, seorang pegawai di sektor perkhidmatan dan sebagainya, ataupun juga mungkin sebagai seorang peniaga, dia hendaklah berusaha sedaya upaya dia untuk merealisasikan tekad dan keazaman itu tadi. Maknanya dia bukan hanya sekadar berpeluk tubuh dan bila orang tanyakan kepada dia, dia sekadar bercakap sekadar untuk menyedapkan hati orang lain, ataupun nak supaya dia tidak dipandang hina dan sebagainya. Manakala benar dalam segi menepati janji pula, ini adalah hal yang selalu terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini. Contohnya bila seseorang itu dia melafazkan perkataan ataupun berjanji kepada orang lain, seringkali dia tidak menepati janji tersebut. Jadi pada hari ini, pada detik ini, kita sebagai seorang Islam yang telah menyedari bahawa hal yang berkait dengan menepati janji ini adalah satu hal yang dipandang serius dalam agama kita, kita hendaklah sedaya upaya yang ada pada diri kita cuba untuk menunaikan janji-janji kita apabila kita telah menyebutnya, mengatakannya kepada orang lain. Khususnya juga dalam konteks sebagai seorang pelajar yang berjanji kepada kedua ibu bapanya untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. So, anda kena buktikanlah apakah dia usaha-usaha yang telah anda lakukan apabila anda berkata hal yang demikian kepada kedua orang tua anda. Jadi ingatlah, tugas kita sebagai seorang pelajar itu tetap, kerana inilah dia sebab dan mengapa kedua ibu bapa kita sanggup berkorban untuk kita selama ini. Ia tidak lain tidak bukan adalah untuk melihat kita berjaya menjadi seorang insan yang berguna dengan ilmu yang kita ada. Dari sudut benar dalam tugas pula, contoh kalau kita sudah memiliki kerjaya ataupun bertugas di sesuatu sektor, sama ada sektor awam, swasta dan sebagainya, kita hendaklah melakukan tugasan itu dengan sebaik-baik mungkin. Terutama sekali dalam segi agama kita, tugasan itu dilakukan adalah semata-mata untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling utama sekali, bukan kerana imbal balas daripada orang lain. Itu mungkin hal-hal yang kita boleh kesampingkan. Hal ini tidak begitu penting kerana hal ini dia boleh datang dan pergi. Tapi dari sudut meraih kasih sayang Allah, redha Allah Subhanahu Wa Taala, itu hal yang kita kata hal yang kekal. Bila kita buat satu tugasan tanpa mengharapkan pujian dan sanjungan daripada orang lain, dan tujuan kita melaksanakan tugasan tersebut dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan, kata orang, mencari keredaan Allah SWT, mendapatkan kebaikan di sisi Allah SWT, tentu sekali Allah SWT akan berserta dengan kita dan menjadikan tugas kita itu akan lebih mudah dan sebagainya. Walaupun tugasan itu mungkin sukar, tapi insya-Allah dengan keazaman kita tadi, berusaha gigih, membuat sesuatu semata-mata untuk meraih keredaan Allah SWT, insya-Allah Allah akan berserta dengan kita. Itulah. Jadi kalau kita lihat dalam segi sejarah, contoh yang kita boleh ambil daripada
pribadi mulia Rasulullah SAW dalam hal bersikap benar ini terlalu banyak contoh yang boleh kita ambil sebenarnya. Tapi sekadar untuk dijadikan sebagai panduan yang boleh kita petik pada sesi PDPR kita pada kali ini, kita ambil 2 contoh sahaja yang berkenaan dengan diri Rasulullah SAW ketika mana baginda bersikap dengan sikap yang benar tadi. Contoh yang pertama ialah Rasulullah SAW itu ketika mana baginda menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia, baginda menyampaikannya dengan penuh kebenaran. Sekali-kali tidak baginda Rasulullah SAW akan berkata hal-hal yang tidak diwahyukan kepada baginda. Di sini Rasulullah SAW tidak menokok tambah ataupun tidak mengada-adakan cerita yang sebenarnya tiada. Itu ciri yang kita boleh ambil daripada Rasulullah SAW. Maksudnya baginda seorang yang amanah dalam menyampaikan tugas tadi. Baginda tidak menyatakan hal yang tidak wujud, tidak disampaikan, tapi baginda hanya menyatakan hal yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Najm ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan ia tidak memperkatakan sesuatu itu menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Jadi Rasulullah SAW ini dia tidak mengatakan sesuatu itu di atas diri dia. Apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah semata-mata wahyu yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada baginda. Segala yang diperkatakannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah SAW. Itu contoh yang pertama. Manakala contoh yang kedua pula, kalau kita lihat pada hari ini, seringkalilah kita lihat kebiasaan orang bila mereka berbicara, bercakap, berborak, kita kata bersembang, kadang-kadang kita ni manusia ni tak elak daripada suka bergurau. Sebab lumrah manusia ni kadang-kadang kita niat bergurau ni adalah semata-mata untuk mengakrabkan sesuatu hubungan dan persahabatan. Tapi kadang-kadang sikap bergurau ini kadang-kadang telah melampaui batas sehingga timbul perkara-perkara yang tidak elok. Contohnya bergurau terhadap perkara-perkara yang tidak benar ataupun berita-berita palsu, pembohongan, cerita yang diada-adakan padahal benda tersebut tidak wujud, tidak ada dan sebagainya. Jadi dalam hal ini Rasulullah SAW ini juga sebagai manusia biasa, bagi Rasulullah SAW juga seorang yang suka bergurau. Cuma baginda Rasulullah SAW mempunyai batas ketika mana baginda SAW bergurau senda kepada para sahabat di kalangan dan kepada orang-orang yang mendampingi Rasulullah SAW atau menjadikan Rasulullah SAW sebagai tempat untuk mendapatkan rujukan, nasihat dan sebagainya. Seperti mana pernah terjadi satu peristiwa yang diriwayatkan oleh Al-Hasan, di mana beliau menceritakan bahawa seorang perempuan tua telah datang berjumpa Rasulullah SAW. Apakah dia tujuan wanita ataupun seorang perempuan yang tua ini tadi? Ianya adalah dia datang kepada Rasulullah, memohon kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah mendoakan dirinya supaya dia dapat memasuki syurga. Jadi Rasulullah SAW beritahu kepada orang perempuan tua ini tadi bahawa orang tua tidak akan masuk ke dalam syurga. Jadi apabila mendengar saja kata-kata Rasulullah SAW ini tadi, wanita ini tadi pun terus balik ataupun berlalu pergi dalam keadaan sedih. Sedangkan Rasulullah SAW sebenarnya bergurau, tapi mungkin apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini belum dapat difahami oleh wanita tua tersebut, kerana Rasulullah SAW
nak bagi tahu bahawa satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Innallaha ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alnahunna abkara uruban atraba. Ayat ini tadi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah petikan daripada surah Al-Waqiah ayat 36 dan 37. Sedangkan hadis Rasulullah SAW ini tadi telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang mana mafhumnya ataupun maksudnya ialah kamu beritahulah kepadanya, jadi Rasulullah SAW beritahu kepada sahabat lain, tolong sampaikan berita ini kepada wanita tua itu tadi, bahawasanya sesungguhnya dia akan masuk syurga dalam keadaan, dia tidak akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan sebagai seorang tua. Sesungguhnya Allah SWT firman, sesungguhnya kami ciptakan wanita penduduk syurga itu secara langsung, di mana kami jadikan mereka itu gadis-gadis yang penuh dengan cinta kepada suaminya masing-masing dan sebaya umurnya. Maknanya di dalam syurga ini sebenarnya Rasulullah SAW nak beritahu bahawa tidak akan ada orang yang tua di dalam syurga. Itulah cara Rasulullah SAW ketika dalam mana Rasulullah SAW bergurau, tidak melampaui batas, tetapi kita kata bergurau yang ada mesej yang nak disampaikan lah. Okay? Apakah dia hikmah ataupun kebaikan yang kita akan perolehi sekiranya kita bersikap dengan sikap yang benar ini tadi? Pertama sekali lah, kita akan terpelihara daripada sifat munafik. Orang yang munafik ni orang yang berpura-pura sebagai seorang Islam. Di depan orang ramai dia nampakkan diri dia sebagai seorang yang beragama Islam, tapi sebenarnya di sebaliknya dia seorang yang mungkin kita katakan sebenarnya cukup memusuhi Islam. Jadi wala'iyyazubillah min zalik lah, kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan daripada kalangan, tergolong di dalam kalangan orang-orang munafik ni tadi. Itu yang pertama, terpelihara daripada sifat munafik. Yang kedua, bersikap benar ini dapat menenangkan hati. Bersikap benar ini dapat menenangkan hati kerana insya-Allah bila kita bersikap benar, kita sebenarnya terhindar daripada melakukan dosa. Bila kita melakukan kebaikan ini, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dada kita. Macam perasaan kita itu selesa. Sedangkan kalau orang yang terjebak ataupun melakukan perkara-perkara maksiat dan dosa itu, kita kata dia sentiasa berada dalam keadaan gelisah, ketakutan, kerisauan dan sebagainya. Itu kelebihan ataupun hikmahnya apabila kita bersikap dengan sikap yang benar. Yang ketiga, saling bekerja sama kerana wujud perasaan saling mempercayai. Orang yang bersikap dengan sikap yang benar ini, dia memiliki hubungan yang baik dengan orang lain kerana diri dia ini sudah pun dianggap sebagai seorang yang disenangi. Dari segi tutur katanya, dia seorang yang boleh dipercayai, lemah lembut dalam perbicaraan dan sebagainya, senang untuk diajak berbincang. Jadi secara tidak langsung ini akan mewujudkan satu sikap bertoleransi dan saling faham memahami antara sesama mereka lah. Ini antara kebaikannya kepada orang yang ada sikap benar dalam dirinya. Yang keempat, dia boleh menjadi contoh teladan kepada orang lain kerana maruahnya itu tadi disanjung tinggi oleh orang. Bila kita terbiasa dengan bersikap yang benar ini, tentu sekali orang akan meletakkan kepercayaan yang tinggi kepada kita, menghormati kita, menjadikan kita sebagai contoh-contoh ikutan yang boleh dicontohkan kepada, khususnya lah kepada generasi muda itu. Saya nak kongsikan satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, ayatul munafiq salas, iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang bermaksud tanda ataupun ciri orang yang
munafik itu ada 3. Apabila ia berkata-kata, dia akan berdusta. Itu adalah hal yang kita takut terjadi pada diri kita lah. Yang kedua, apabila ia berjanji, dia akan mungkir kepada janjinya. Dan apabila dia diberikan kepercayaan ataupun amanah, dia akan mengkhianati kepercayaan ataupun amanah tersebut. Terang kepada kita sebenarnya, bila kita, sudah jelas terang kepada kita bahawasanya bersikap benar ini menjadi benteng yang ampuh pada diri kita untuk dapat menghindarkan diri kita agar terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang negatif, sikap-sikap yang negatif. Seorang yang suka mengadu domba, menimbulkan permusuhan dalam masyarakat, seseorang yang ria, suka menunjuk-nunjuk, takabur, bangga diri dan sebagainya. Jadi apabila seorang itu bersikap dengan sikap yang benar dan diniatkan segala kebenaran ini hanyalah semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan terpelihara daripada hal-hal yang tidak baik ini tadi, dan seterusnya. InsyaAllah dia akan sentiasa berada dalam kalangan orang-orang yang disayangi dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu sahaja untuk kelas kita pada kali ini. Harap penjelasan ringkas daripada Ustaz ini dapat difahami oleh semua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dan iktibar daripadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.